20. Tidak, saya untuk soal 53. Maaf, saya punya bahasa tak apa jelas. Saya tak apa sihat lah sebenarnya. Siapa nak kitab? Ada. Ada lagi kitab tak? Ada lagi anak-anak kitab yang baru main. RM8 lah, RM8. Ya, sama. Sekarang kita tunggu bateri man. Dia baru pergi kedai. RM8 lah. Okey dia yang ni. Kita baca dulu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يقول الله تعالى يا أيها الناس لا عيش كالتدبير ولا ورع كالكف عن الأذى ولا حب أرفع من الأداب ولا شفيع كالتوبة ولا عبادة كالعلم ولا صلاة كالخشية ولا ظفراء كالصبر ولا سعادة كالتوفيق ولا زينة أزين من العقل ولا رفيق آنس من الحلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأبارك في رزقك وأحل في جسمك راحة ولا تغفل عن ذكري فإن غفلت أملأ قلبك فقرا وبدنك تعبا ونصبا وصدرك هما ولو أبصرت ما بقي من عمرك لزهدت فيما بقي من أملك يا ابن آدم بعاقيتي قويت على طاعتي وبتوفيقي أديت فريضتي وبرزقي قويت على معصيتي وبمشيئتي تشاء ما تشاء وبإرادتي تريد ما تريد بنفسك وبنعمتي قمت وقعدت ورجعت وبك نفي أمسيت وأصبحت وفي فضلي عشت وفي نعمتي تقلبت وبعاقيتي تجملت ثم تنساني وتذكر غيري فلما لا تؤدي حقي وشكري. Satu hadis qudsi datang daripada kalam Allah Ta'ala, firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, tiada hidup jika tiada takbir.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala ajak kita awal-awal mentadbir. Tadbir di sini yang kita la Aisyah ketadbir. Tak dinamakan hidup kalau tak ada tadbir. Tadbir ni apa dia? Tafakkur. Tafakkur ni apa dia? Berfikir. Nah, tidak dinamakan hidup kalau tak ada akal. Tak dinamakan hidup kalau tak boleh fikir. Fikir ni tafakkur kepada Allah Ta'ala. Fikirkan kepada kejadian ni. Seperti contoh satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil inna fi khalqis samawati sana masalah bateri. Allah 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 Allah. Kita sambung seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, sambung, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Tikir lagi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Udah lagi, saya tafakkur juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak dinamakan hidup, tak ada makna hidup kamu jikalau kamu tidak ada tafakkur. Nah, orang yang bertafakkur ini berfikir pada kejadian langit dan bumi, pada kejadian malam dan siang. Kata Allah, kita tak ada masa nak fikir tu, kita fikir benda lain yang banyak. Cuba kita ajak akal kita yang Allah Ta'ala bagi pinjam sak saja ni, fikirkan pada kejadian malam dan siang. Kalau tak boleh nak naik ke langit, tak nampak apa yang ada di langit, mungkin hanya boleh sekadar mendongak melihat ke atas. Nah, ketika mana hujan hendak turun, apa yang berarak? Awan hitam. Kenapa awan tu berwarna hitam? Sebab di dalam dia ada air. Daripada mana main air tu? Daripada penguapan laut. Air laut ni, nah, bila panas dia uap. Uap itu disedut naik ke atas. Lalu bila terlalu banyak, awan tu jadi hitam. Kemudian dia berarak mengikut tiupan angin, dan tiupan angin itu tidak akan suka-suka jarak di mana, kecuali Allah yang tetapkan. Ini hampir matang. Tidak hanya yang pikat matang, hampir kat bertemu. Kita main bertemu hujan, matang-matang tak hujan. Kerana apa? Makhluk itu bergerak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kejadian langit. Nah, lantas dia mengeluarkan air. Kita ni rasa macam nak hujan dah. Langit gelap. Biasanya kalau orang perempuan dia kutipkan baju lah. Nah, dia kutipkan baju. Kalau rumah yang selalu nak air, dia kutip kasut-kasut dia. Nah, apa yang patut. Gelap sahaja. Rupa-rupanya tak hujan. Nampak kilat buruh berdetu detam, sabung menjabung. Nah, tapi hujan tak turun. Sebab apa? Tu saya kata peredaran pergerakan awan hitam itu mengikut daripada perintah Allah. Tu kalau kita nak fikir tu. Banyak lagi nak fikir. Ayatnya dia nak bawa turun sekejap lagi. Nah, air yang akan diturunkan itu kadang-kadang tak kenal kita. Oh, dia tak main kat kita, sedih sebenarnya. Nah, rasalah sedih apabila kat tempat kita dia tak main hujan. Walaupun orang mujuk tak hujan. Jangan kata begitu nah. Bermakna kita menolak rezeki daripada Allah, kerana Allah selalu berbangga dengan rezeki yang dia turun daripada langit, yakni hujan. Oh, lega tak hujan. Jangan kata begitu nah.
Mungkin kita pernah lafaz perkataan itu dalam keadaan tak sedar, tapi kita jangan kata, oh lega tak hujan. Lu ingatkan hujan, kering dah pakai baju. Kalau takkan hujan sebulan pakai baju kita tak habis pakai lagi rasanya. Nah, punya banyak kan. Kau tak ada tempat nak sidai. Terlampau banyak. Pandai-pandai lah satu helai tu pakailah baru 2-3 hari. Ini yang disebutkan tafakur. Kalaulah kata orang yang macam mana ni, alladzina yadhkuru, yakni hambanya yang selalu menyebut tentang kebesaran Allah, yang selalu mengingat, yang selalu tafakur pada kebesaran Allah. Alladzina yadhkuruna qiyamah, dalam keadaan berdiri. Apa maksud qiyam? Berdiri ni sembahyang. Wa qu'udan, ataupun duduk. Wa 'ala junub, ataupun tidur. Kita ni Nabi ajak kita, no? Daripada berdiri kita baca Fatihah, sampai kita duduk kita baca tahiyat, sampai kita tidur kita baca doa sebelum tidur. Itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermaaf-maafan. Kalau ada jiran di sebelah katil tu, minta maaf lah dekat dia, nah. Manalah nak tahu Yusuf tak bangkit dah, abang cik minta maaf dah. Nak takut mati terus, nah. Jangan bagi wasiat kat dia. Kalau cik mati, abang jangan kahwin lain, nah. Jangan bagi wasiat kat dia. Wasiat yang amat dimurkai oleh Allah dan Rasul. Nah, ni nak bagi wasiat ni. Kalau aku mati, jangan kahwin lain. Dan kahwin aku nanti jadi hantu mencekek. Jangan bagi wasiat tu. Wasiat ini adalah wasiat yang dilarang. Okey? Kerana Allah dan Rasul mengharuskan, malah menggalakkan. Kenapa kita nak menentang? Kita dah tak ada pun, nah. Tak pergi dia ambil duit saya buat mas kahwin, biar pergi ke dia lah, kan? Kalau dia boleh buat satu benda yang baik, buatlah. Nah, kita dapat pahala, nah. Kalau kata kita dah tak ada, nak semua buat apa pada benda yang tak ada, nah. Baik, itu yang disebutkan dengan nama tafakur ni. Bukan sekadar kamu berdiri, bukan sekadar kamu duduk, malahan kamu tidur. Dalam tidur kita pun disambung tafakur kita, nah, oleh para malaikat yang menjaga. Itulah sebabnya kenapa disuruh kita membaca surah Mulk sebelum tidur. Kerana pertamanya dia melepaskan siksa kubur. Kita baca surah Mulk ni terlepas daripada siksaan kubur. Yang keduanya, yang ni menjadi pengawal sewaktu kita tidur. Yang ketiganya, dilantik 2 orang malaikat untuk beristighfar kepada kita daripada permulaan kita lena, kita tidur tak sedar diri itu, sampai kita jaga lagi. Okey, ada yang tanya saya, kalau manggil kencing macam mana? Manggil kencing sambung balik. Adakah nak kena baca lain? Tak payahlah, tak ada baca kot. Tak ada baca segi kelam terus lah, nah. Tapi kalau bangkit kencing tu jengok lah jam, jeling-jeling lah jam. Kalau dah pukul 4, jangan dok gagah tidur. Sikit-sikit. Pukul 5 lah. Nah, sebab apa? Bila selalunya kalau kita tidur hak yang di hujung tu, lagi disusah nak bangkit. Sebab setiap jaga kita pada waktu tengah malam itu adalah kejutan daripada Allah. Allah gerak, nah. Kadang dia bagi kita tak boleh lena, no. Awal tak boleh lena sangat ni, nah. Allah yang bagi, nah. Kerana nikmat lena itu milik dia. Kalau kata yang letak tu terereh tu, itu nikmat yang paling besar. Dia bagi nikmat kerehatan yang panjang. Jadi kata Allah, berfikirlah apa juga yang berlaku, fikir, cari yang terbaik. Fikir yang terbaik di atas apa perkara yang berlaku. Kerana tidak dinamakan hidup kalau tak erti fikir. Orang selalu kata kat kita, ada akal yang fikir lah. Apa yang berlaku, ada akal, fikir lah. Kadang dia tak mau fikir, dia cuma nak harap kat orang saja. Oleh kerana kita manusia yang hidup, maka berfikirlah. Tidak dinamakan warak. Warak ni minggu lepas pun sebut. Apa dia warak? Ada? Alim dan beradab. Alim dan beradab serta beramal. Okey. Warak ni alim, beradab dan beramal. Alim itu dia berilmu,
Kemudian dia bukan saja berilmu tapi dia beradab, bukan saja berilmu dan beradab tapi dia beramal dengan ilmu dan adab dia. Itu dipanggil wara'. Nah, saya bagi tahu kita tak sampai kepada taraf wara'. Nak kata berilmu tak banyak, sikit. Nak kata beramal pun tak banyak, sikit. Nak kata tak beradab pun ada juga ada. Tapi sikit. Ambil sikit. Tiga-tiga ciri ni ada dekat kita. Nak kata tak ada ilmu pun tak mungkin lah tak ada ilmu lah. Ada ilmu tapi tak banyak, sikit. Nak kata beradab, tak beradab pun tak boleh. Kita memang beradab tapi tak banyak, sikit sangat. Nak kata tak beramal pun tak boleh. Beramal juga tapi sedikit. Wara' kita nak berdiri di tempat yang mana? Tak apalah, letaklah kat mana-mana pun. Letaklah kat mana-mana pun. Cuma kita duk belajar menjadi wara'. Dan pembelajaran kita ni tak tahulah sampai bila nak selesai. Mungkin sampai mati. Dia kata tidak dinamakan wara' jika tidak tahan kesakitan. Okey, kesakitan yang dimaksudkan di sini kesakitan dari segi fizikal dan juga mental. Kalau kita sihat tubuh badan, kita mungkin sakit dalaman. Kalau kita sihat dalaman, kita mungkin sakit luaran. Janganlah merungut adui. Itu lebah. Baik sakit pinggang, turun pergi ke lutut. Daripada lutut turun pergi ke tumit naik sikit pergi ke betih. Bila nak sihat? Tak sihat dah kot. Uak-uak tera kita ni jangan duk harap lah nak lari lagu lompat gijang tu lah. Boleh tahu langkah pun kira cantik lah. Aku teringin nak main lompat gijang. Tak ada lah, bukan dia masa dah. Yang kata apa, kalau hunduk kau belakang laju-laju pun tak boleh. Terpijak kaki sendiri kan. Jalan pun kena atok, mata pun kena perhati tengok. Kadang tersepak, bukanlah tersepak banyak, benda yang sikit tu pun boleh jatuh dan mencederakan. Dan menyedari keadaan ini, maka kita selalu bersifat dengan wara', yakni ridha. Allah bagi dah, Allah hantar dah sedikit demi sedikit. Sebab apa Allah Taala hantar kesakitan pada kita? Kalau dia tak bagi, dia bagi dia di luar semua sihat, dia bagi sakit di dalam pula. Sebab apa Allah hantar? Sebab dia nak kita selalu sebut dia, selalu fikirkan tentang dia. Yang mana kata ulama, sufi, aku hairan, dia kata, ketika mana manusia itu diuji dengan kesakitan, dia hanya merungut dengan sakit saja. Waktu diuji dengan kesakitan, dia merungut. Sakit tentu sakit tadi, awak lah tak mau baik-baik lagi ni. Bila yang nak baik, bila yang nak sembuh. Kenapa manusia suka merungut tentang kesakitan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengaturkan kepada kita beberapa jenis ubat. Ubat dia zikir lah. Itu sebab tu Allah Taala bagi kita sakit. Jangan kerana zikir tu nak sembuh. Kata ulama sufi, aku heran pada manusia yang diuji dengan kesakitan, tak kira sakit luar ataupun sakit di dalam, sedangkan dia terlepas kepada satu pujian pada Allah. Apa dia? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Allah Ayub, kalau tak silap saya dalam surah Hud, Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Kata ulama sufi, bacalah setiap pagi nak minum air tu. Kita mula pagi dengan minum air ke mula-mula terus makan nasi? Minum kan, kita minum air kan. Kata orang Pulau Pinang, kita makan air dulu kan. Okey. Jadi habis sangat pun makanlah ubat tu. Ubat tu kalau kata pakar perubatan dia panggil antibiotik. Rabbi, wahai Tuhanku, anni masyaniyad-dar, sesungguhnya aku ditimpa kemudaratan. Tak kira lah mudarat luar ke mudarat dalam ke mudarat yang akan datang ke.
wa anta arhamur rahimin, dan sembuhkanlah kerana sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kata ulama sufi. Aku heran, mereka sakit tapi mereka merungut dengan kesakitan, sebaliknya terus bersyukur. Dan kata dia lagi, aku juga heran Imam Busairi ni, kata Imam Busairi, dia seorang ulama besar, ulama terbilang. Aku juga heran ketika mana mereka dalam kesusahan, terhimpit dengan masalah yang tak boleh selesai, mereka lupa mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Kita dalam ujian COVID-19 rasanya makin banyak. Kemarin 145, walaupun kita kata tak apa, bukan di Semenanjung, bukan di Pulau Pinang, Sabah Kita jangan lupa dia main dari mana? Dia main di China, betul tak? Dulu kan kita duduk bersenang-senang, tak apa di China China tu jauh tu. Mana boleh nak main? Berapa lama dia nak main? Start saja kan? Sekali dia main habis. Tambahlah Sabah dalam Malaysia kan? Kalau naik kapal terbang 2 jam je, dia tak payah naik kapal terbang. Dia ikut tiupan angin. Dia boleh main bila-bila masa dia boleh main Jadi jangan mengeluh. Jadikan ini sebagai zikir hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadikan ia sebagai zikir. Sebab apa? Okey, kata Imam Busairi, aku mendengar wasiat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan hasbunallah ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nasir itu sebagai zikir hariannya, ianya seperti dia memakai baju besi, perisai. Tapi kalau nak kenal juga, redha lah, takdir Allah dan memang nak tuju bagi dekat kita. Kemudian dia kata, aku juga heran apabila seseorang itu dilanda kesusahan. Dah main dah susah tu kat kita. Yang tadi hasbunallah tu tak main lagi. Kalau yang kata Rabbi anni masani yadur tu memang dah ada penyakit dalam diri dah. Tapi ni satu lagi kata Imam Busairi, aku heran dia kata, orang tu dah ada dalam masalah dia yang besar, dia baru duk cari jalan nak keluar. Dia hanya mengeluh, dia hanya merungut, dia hanya cari kesilapan orang tu. Kawan ni lah punya kerana terjadi macam ni. Sebab dia tu lah, sebab kawan ni lah. Jangan salahkan orang. Sebaliknya, jadikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu nak tahu kita ni warak, kata warak. Kita nanti salah orang lain dulu. Cari sebab salah orang ni. Lepas tu baru ambil zikir. Terus berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu kata Imam Busairi. Dan kalau dah orang tu memang dah duduk dalam masalah yang tak boleh nak keluar, tak nampak jalan, habis dah berzikir, habis dah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dia tak tahu dah nak pergi ke mana, maka dia kata, bacalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Surah Al-Mu'min. Saya ingat ayat ni selalu Ustazah Asma Harun nanti bagi, yang mana dia kata penyelesai bagi segala masalah yang besar, wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan aku ini. Urusan ni ada punya besar lah kat kita. Tak ada jalan dan nak keluar, tak ada tang mana dan nak diminta tolong. Maka serahkanlah kepada Allah. Sebab Allah lah yang maha melihat, basirun. Melihat ni lihat segala-gala yang berlaku pada diri kita. Bil ibad ni Allah itu maha melihat dengan segala hambanya. Itu di antara nasihat. Empat tasbih. Mula saya bagi doa daripada Nabi Allah Ayub. Baca setiap pagi. Iaitu Rabbi anni massaniyad-dar wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub ni dia kena penyakit ni dah teruk dah.
Isteri dia sampai kata, bacalah doa, mintalah kat Tuhan, mintalah kat Allah, ni kekasih Allah. Aku malu lah, dia kata. Aku dah sihat 60 tahun, baru sakit 16 tahun. Baru sakit 16 tahun. Kita kalau sakit 6 hari pun sudah lah punya bising. Nah, dia kata dia baru sakit 16 tahun, aku dah nak ingat. Jadi Jibril lah main ajak dekat dia, jangan bagi penyakit tu ulang dah, kata Jibril. Baca Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni ditimpa bencana. Kemudian nak jadikan dia sebagai kalis, perisai bagi segala penyakit, perisai bagi segala bala. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kemudian dah duduk dalam masalah tu, beratnya masalah ni, nak bagi tenang hati kita, nak bagi mudah menguruskan masalah itu, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta ni dia adalah istighfar Nabi Allah Yunus. Dan kemudian yang terakhir saya bagi tadi, wa ufawwidu amri ilallah, masalah yang tak ada jalan penyelesaian, InsyaAllah Allah Ta'ala akan hantar. Nah, Allah Ta'ala akan hantar kepada kita. Itulah yang mana kita sebut, dia bagi kat kita sakit. Nah, dia bagi kat kita sakit. Siapa yang tak dapat doa tu, boleh minta dekat kawan-kawan yang dapat. Saya tahu ramai kawan-kawan kita ni tahfiz belakang ni dah ni. Nah, cuba pergi tanya dia pun. Picut sikit lah saja dia buat pula. Nah? Betul. Kalau kita tak ada yang tu, maka kita tak warak. Saya kata tadi kita memang tak warak pun kan. Tapi adalah sikit-sikit, tak banyak lah. Tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab, tu dia. Tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab. Baik, membicarakan tentang adab, kita beradab dengan ilmu, betul tak? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak beradab? Contoh dia, Iblis yang pernah menghuni syurga sebelum diciptanya Nabi Adam AS, dia di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk di dalam syurga yang paling tinggi ilmu dia, paling tinggi ilmu. Tapi dia hanya kurang adab saja. Dia banyak ilmu dan dia banyak beramal. Yang kata dia sekali sujud sampai 200,000 tahun. Ada kata 200 tahun. Kita ni 2 minit pun tak sampai sujud nah. Tapi oleh kerana dia kurang adab, kerana merasa diri dia lebih hebat daripada orang lain, dia rasa dia lagi pandai, dia rasa dia lagi bagus, maka dengan sebab adabnya yang kurang, Allah Ta'ala buang dia daripada syurga. Apabila diajarkan tentang adab, kita tahu kita ini beradab. Pertama-tama kita kena beradab dengan Allah. Apabila kita beradab dengan Allah, sebab itulah kita baca Quran, kita tutup aurat. Boleh tak baca Quran kalau tak tutup aurat? Boleh, tapi kurang adab. Boleh tak kita pakai baju, kita hanya selung telekung saja kat luar, di dalam tak pakai baju apa? Boleh? Sah, sebab kita tutup aurat kan? Tapi tak beradab. Bimbang, ada orang yang angkat takbir, dia angkat dengan telekung-telekung kan? Ada yang dia suruh tangan kat sini kan? Ada yang diangkat dengan telekung-telekung. Kalaulah kita tak pakai apa di dalam, waktu kita mengangkat takbir dibimbangi, aurat kita terbuka, tak apa, kita tak sedap, sah tak sah, tapi kurang adab. Kalau dengan manusia kita malu kan? Kalau kita pakai baju tak pakai kendalan, cempung situlah. Loh, aku tak pakai kendalan ni, aku tak pakai doa abang tu. Kalau hantar abang pun dia tak tahu, dia tak selok mungkin. Sebab dengan manusia kita lebih beradab, dengan Allah maka kena lebih lagi beradab. Nah, sebab tu selalu ulama pesan pakai baju yang cantik-cantik ketika nak bersolat. Khaskan minggu ni pakai baju ni untuk nak sembahyang. Minggu depan pakai baju ni untuk nak sembahyang. Khaskan pakaian untuk bersolat. Ni pergi cari hak yang berselopiang, hak yang sedap-sedap, hak yang koyak rabak, saya tak hangat. Dia kira hangat je. Itu kurangnya adab. Itu adab dengan Allah. Okey.
adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan apa juga sunnah dia, segala jenis sunnah. Contohnya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk bilik ayam langkah kaki kiri, dan dengan nak terkencing ni, mana hari nak atok kaki, mai umur dah tuan ni, dia lu selamat saja masuk, orang lain gelak dulu. Jadi dia tak atok kaki dah, dia pakai langkah ikut dam saja. Tapi bila kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lebih mengatur langkah. Kita pakai ketelkung, tiap hari pakai ketelkung kan. Waktu kita nak suar kaki masuk dalam kain, masuk kaki kanan dulu. Ni pasal pakai ikut suka lah. Beradab, itu beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hadisnya sebagai amalan. Kemudian beradab dengan Allah, beradab dengan Rasulullah. Yang ketiga, beradab dengan ilmu. Bila beradab dengan ilmu, baru boleh pergi beradab dengan kedua ibu bapa. Nah, sebab kalau tak ada ilmu, kita tidak ada ibadah adab dengan ibu bapa. Okey, beradab dengan ilmu. Apabila kita mendengar satu-satu ayat yang sedang dibaca, hendaklah kita diam, bagi laluan dulu. Nah, bagi laluan dulu. Sekejap lagi sembanglah sampai pecah rumah pun tak apa. Kalau sahabat dulu, kalau tengah-tengah dia duduk sembang, dengar saja tentang mana orang baca Quran ni, berhenti. Nah, berhenti mendengar penuh khusyuk. Yang ni kalau orang ngaji, kita sama-sama naik ngaji lebih cara kita lah. Kalau tengah duduk sembang, orang azan tu dah sampai melangit, suara muazzin tu naik, kita terus bersembang. Kita tidak ada adab dengan ilmu yang sedang masuk. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu hari aku dijemput untuk menghadiri majlis kenduri lah, macam kita lah duduk-duduk ni orang panggil. Tak lagi habis kuliah, jemput nak pergi makan kenduri sikit-sikit rumah. Dia pi, dia tok guru dia Imam Malik. Dia pi. Imam Malik ni bersahabat baik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maaf, bukan Hanafi. Okey, dia pi dengan tok guru dia. Imam Syafi'i pi dengan tok guru dia. Dia duduklah macam kita lah duduk sekali. Orang hidang makanan. Dia abang dia kata, aku ni, dia kata, dah 1,5 hari tak jumpa makanan. Orang kalau 1,5 hari tak jumpa makanan, bila jumpa makanan apa jadi? Oh, aku nak balung betul-betul ya. Kita jangan 1,5 hari. Nah, kalau mai daripada tadi tak makan pun dah jadi nak putih je mata dah. Dia duk kata tu lah, aku ni tak makan apa lagi, aku tak makan apa lagi. Dengan sekali orang kata, jom kita belanja makan. Seronok ni, hati berbunga-bunga riang. Kau nak bagi makan peri? Mai makan ni, orang letak makanan. Imam Malik, dia beradab dengan makanan. Dia beradab dengan makanan. Imam Syafi'i ni ada murid. Bila Imam Malik ni, dia tengah nak makan, lepas habis dia baca doa, dia nak makan, tiba-tiba mai seseorang daripada arah belakang tegur dia, tanya sekian. Jadi dia tak jadi makan lah, dia duduk sembang permasalahan dengan orang yang bertanya kepada dia. Imam Syafi'i ni 1,5 hari dah tak makan. Orang bukan tanya dia, orang tanya Imam Malik. Dia pulun makan. Lepas dia makan tu, bila dia berasa kenyang sikit, dia panggung kepala, tengok tu guru dia tak makan lagi. Aduh, salah. Dia rasa malu sangat-sangat pada tok guru dia, dengan sebab tok guru dia tak makan lagi, dia balun lah. Lepas tu selang beberapa minggu, orang panggil pula makan, dia tak mau pergi lah. Walaupun dia lapar, walaupun dia teringin, dia tak mau pergi. Dia ni berguru sekali dengan Imam Ahmad Bustami. Imam Ahmad Bustami kata, apa sebab tak mau pergi? Dia kata, sebab sekejap lagi Imam Malik pergi. Pula tak mau pergi, jom kita pergi makan sekali dengan Tok Guru. Malu, dia kata. Aku bimbang aku jadi macam hari tu. Aku makan dahulu daripada dia. Maka dengan sebab itu dia kata, aku balik menghafaz. Dia kata, susah dapat. Sampai ulang 3 kali baru dapat. Ulang 3 kali baru dapat. Oh, kalau kita ulang 3 kali dapat, bijak sana sini ya lah.
Sebab dia kebiasaannya dia hanya tengok terus masuk, tengok terus masuk. Tapi oleh kerana hari itu dia kurang ada dengan guru dia, dia makan dulu daripada guru dia, 3 kali ulang baru dia dapat. Kalau kita kata 3 kali terror, aku 40 kali tak dapat lagi ni. Terus ceritalah adab kita nak. Terus ceritalah tentang adab kita. Di mana ada cinta jika tidak ada adab? Mana macam mana nak main hub tu? Macam mana nak main kasih tu apabila tidak ada adab? Tu yang bila mana dia duduk di depan guru dia. Guru dia masuk-masuk akan terus suruh dia baca. Imam Malik dia tak akan baca kitab. Dia hanya hurai. Yang membaca adalah makro' dia. Yang ni anak murid dia nanti baca. Okay, peringan sekian-sekian terus baca. Baca dia hurai lah. Satu peringan dia hurai, satu peringan dia hurai. Nah, hari tu Imam Syafi'i bila mana dia suruh membaca, dia buka muka surat kitab dia ni terderah. Kita buka muka surat kerak. Bunyi kan? Terbunyi lagu tu. Nah, bunyi sikit. Bunyi muka surat yang dibuka ni, kita ni okey. Bunyi muka surat yang dibuka ni, dia kelin muka tok guru dia. Guru dia pandang dia. Dia rasa guru dia marah kat dia. Sebenarnya Imam Malik bukan marah, nak tengok dia jumpa dah muka surat. Nah, kenapa? Sebab Imam Syafi'i dia tak ada kitab Muwatta. Kan saya cerita dia orang susah, dia orang miskin. Kitab Muwatta ni dia pinjam dekat tok guru dia. Jadi tok guru bagi dekat dia terus dengan sebab dia boleh hafaz dalam satu malam menghafaz kitab Muwatta. Kitab Muwatta tu ada 1000 hadis sahih. Satu malam hafaz 1000 hadis sahih. Satu malam satu hadis pun kita tak boleh hafal. Jadi bila mana tok guru dia suruh dia baca, dia nak buka muka surat, dia agak gementar di depan guru, cari muka surat tak jumpa, menyebabkan muka surat tu berbunyi. Bila bunyi dia punya minta ampun, punya minta maaf di atas kurang adabnya dengan ilmu. Pasal itulah kita digagal selalu. Termasuk saya gagal selalu. Tu tak cerita pula hak kita lena. Walaupun tak berdosa. Memang tak berdosa tidur dalam majlis ilmu. Saya kata tidur dalam iman, tak berdosa. Tapi kita tidak beradab dengan ilmu. Mana nak main cinta? Cinta tu cinta kepada ilmu. Bila cinta kepada ilmu, maka cinta pada Allah dan Rasul. Sebab tu Allah Taala kata mana nak ada cinta kalau tidak ada adab. Sebab tu lah mereka mengaji adab 18 tahun, mengaji ilmu 2 tahun je. Bila ada adab penuh di dada, maka ilmu tu senang masuk. Allah, kita kalau mengaji 2 tahun pun rasa lama sangat dah tak boleh-boleh. Dan kemudian firman Allah lagi, tiada penolong tanpa taubat. Itulah penolong nombor 1 kita. Susah macam mana pun, perbanyakkan istighfar. Ni aku ni sakit nak buat macam mana? Istighfar. Ni aku ni ada masalah ni nak baca istighfar. Apa dia? Hang bagilah ayat lain selain daripada istighfar. Istighfar adalah penolong segalanya. Istighfar dah. Sebelum kita buat apa-apa, ikhtiar istighfar terlebih dahulu. Ikuti dengan selawat, kemudian ikutlah dengan doa yang kita dapat tu. Tiada ibadah tanpa ilmu. Yang ini kita perlu tahu. Tidak ada ibadah tanpa ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadat? Ibadatullah, ibadat kepada Allah kena dengan ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak berwudu? Jika tidak ada ilmu, macam mana kita nak bersolat? Jika tidak ada ilmu, macam mana kita nak baca Al-Quran? Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh buat semua tu. Bahkan kalau kita tengok orang yang tidak ada ilmu bersolat, kita tahu berdirinya dengan keadaan kaki yang terkangkang, mengangkat takbiratul ihram dengan keadaan ketiak yang terbuka luas, itu orang tak ada ilmu. Ibadat dia apa jadi? Rosak. Puasa orang yang tidak ada ilmu, mulut tak simpan kata dekat orang. Dalam dia berpuasa menahan diri daripada lapar dan dahaga, dia tidak menahan diri dia daripada perkara-perkara mungkar. Itu ibadat tanpa ibadat tanpa ilmu. Diletakkan oleh ulama sufi gila.
Nah, gila. Dan dia kata tiada solat tanpa rasa gemetar. Yang ni kena ada. Ketika kita nak sembahyang, kena hadir satu perasaan bimbang. Bimbang tentang apa? Bimbang kalau ibadat itu tak diterima. Sembahyang nak sembahyang, tapi aku susah hati lah. Awak takut tak diterima. Sembahyang cukup syarat tak? Cukup. Rukunnya cukup tak? Cukup. Rukun syarat tu juga belah luar, no? Tu yang senang. Yang kita dah bimbang ni, hak yang di sebelah dalam. Yang di sebelah dalam selalu tak cukup, selalu tak kena, selalu koyak, selalu cari. Maka nak menampal kekoyakan pada ibadat solat agar kita tidak terus dalam keadaan kebimbangan dan rasa gemetar, hendaklah ikuti dengan solat sunat solat sunat rawatib. Yang tu yang dipanggil tampung. Tiada kejayaan tanpa kesabaran. Kamu tidak dinamakan orang yang berjaya jikalau kamu tidak sabar. Sabar ni kena tinggi. Termasuklah di antara puan-puan yang ada yang sedang bersila di depan saya, yang menadah kitab. Kalau tak sabar tak boleh main majlis, betul tak? Kalau tak benar-benar sabar, kita tak boleh buka kitab. Kalau kita tak sabar, kita tak boleh belajar. Tak larat belajar dah, tak larat mengaji dah, merata punya api, tapi tak cerdik. Sabarlah. Sabarlah. Bila nak cerdik? Habaq kat diri aku ni memang tak cerdik dah, kan? Al-maklum lah. Kalau kita kata diibaratkan seperti peti besi, kita ni dah berkarat. Peti besi berkarat, nak buka pintu dia susah. Kena hilang pula nombor tu, lagi tak boleh buka dah. Sabarlah. Kerana Allah Ta'ala yang akan membukakan. Allahu Fatih. Innahu khairul fatihin. Allah itu maha membuka, dialah yang akan buka. Dia buka tu cerah, terang menerang. Tiada kebahagiaan tanpa mendapat taufik. Tiada kebahagiaan. Kamu tak akan seronok kalau tak dapat taufik. Apa ni maksudkan taufik ni? Petunjuk daripada Allah. Taufik ni maksudnya petunjuk daripada Allah, jalan daripada Allah. Kamu tak akan dapat bahagia. Beramal macam mana pun, berilmu tinggi mana pun, kalau tidak ada taufik, petunjuk daripada Allah, dia tak seronok. Dia tak boleh seronok. Mengaji, orang mengaji, kita mengaji, tapi siapa aku tak seronok. Orang semayang, kita semayang, awak aku tak tenang, tak tahu. Tak ada kebahagiaan di dalam ibadah dia. Tidak ada kebahagiaan. Kerana apa? Tidak ada taufik. Mohon pada Allah, taufik tu Allah bagi, nak Allah punya. Tiada perhiasan yang lebih cantik daripada akal. Yang ni semua ada. Semua ada. Kita semua ada akal. Kalau kata kita pandai hiaskan dia dengan adab, dengan ilmu, dengan wara, cantik tak dia? Cantik. Itulah perhiasan yang paling indah apabila kita ada akal, ada ilmu, ada wara, ada adab. Hiaskanlah akal kita itu, maka dia akan jadi lebih cantik. Tiada teman yang lebih penyayang selain kelemah lembutan. Tu dia. Teman ni maksud dia diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dipanggil sebagai akhlak. Yang paling menyayangi kita adalah diri kita. Tak ada orang lain yang lebih sayang diri kita daripada diri kita sendiri. Adalah lemah lembut. Berlemah lembutlah di dalam segala perbuatan. Jangan terlampau kasak gergak. Makan minum, makan lagi. Kita tengok kita makan lagi tak boleh laju. Bila laju lekat kan? Lekat. Dia masuk bandung mulut, dia lekat. Berat sat. Awak mengkelan dah, minum ya. Tak boleh minum. Ada orang mengkelan tak boleh minum. Ada orang mengkelan boleh minum. Ada dia tak boleh minum. Dia kena berhenti sat. Macam-macam lah petua kita baca dalam WhatsApp, dalam Facebook. Angkat tangan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, bangkit berjalan. Tak turun-turun. Lekat. Bukan lekat tulang, lekat nasi. Ada yang bagi betul. Kalau lekat telan nasi dah aku. Lekat nasi telan nasi lagi lekat. Macam-macam.
Pasal apa? Kurang lemah lembutnya. Sebab tu Rasulullah ajak kita makan dengan penuh lemah lembut. Kecilkan suapan yang bubuh satu masuk. Kecilkan suapan, bagi masuk sikit. Rasulullah makan, celup tangan dalam garam dulu, no. Dia celup tangan dengan jari kanan, iaitu jari manis. Dia masuk sampai satu ruas, dia isap dulu jari tu. Oh, kita nak celup garam apa dah? Nanti dah penuh garam dah. Nah, sebab dalam makanan Rasulullah tak ada garam. Dalam makanan kita dah sedia ada garam. Nah, jangan terus ambil hak besar. Ambil kecil dulu bubuh. Asal dia boleh jalan masuk dah, buka rongga tu besar, baru boleh masuk. Itu kelemah lembutan yang Rasulullah ajar. Okey, kita tengok dah Rasulullah ajar kita pakai kasut kan. Kasut ni nak pakai kasut abang sarung tu, angkat, ketuk dulu. Kita main kelang kabut, pakai sambil lari, pakai sambil jalan seret. Mana lemah lembutnya? Dia tak boleh lambat. Dia ajak kita pakai baju duduk, pakai selok duduk. Kita tak duduk dah. Itu penuh kelemah lembutan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi je dia ajak, basuh kaki kanan dulu, turun. Oh ni kira pipi rum sampai pening berok. Macam tak kena. Dulu tak apa, dulu tak usah banding hidup kita dulu dengan sekarang. Nah, jauh berbeza. Nah, kalau dulu kita boleh berlari, lari kita boleh tak teh je. Boleh jalan, bolehlah nak jalan. Apa abang? Bolehlah. Bolehlah tu kira hak yang sipi-sipi dah. Hadapi lah. Nah, kalau orang tengok aku duk main tu kira ada lagi lah. Kalau tengok aku tak main tu dengar-dengar lah. Nah, qalu innalillah. Dan wahai manusia, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Curahkanlah. Maksud curah ni jangan kedekut dengan Allah nah. Allah bagi dekat kita 24 jam sehari. Belanjakan dalam 24 jam tu ambil sejam, bagi dekat Allah sejam sahaja. Bukan banyak, sejam saja. Kita boleh tidur sampai berjam-jam. Kita boleh ungkit, kita nak tidur 8 jam bagi penuh. Full 8 jam. Kita boleh duduk makan berjam-jam. Kita boleh duduk bersembang berjam-jam. Tak bolehkah kita infakkan sedikit masa kita untuk Allah? Sekurang-kurangnya beribadah pada Allah dalam masa sejam. Syukurlah orang yang hadir majlis ilmu ni, dia memperuntukkan masa dia kan sejam. Kita mengaji sejam, tapi persiapan untuk nak main, tidak? Kan? Lagi jauh lagi banyak pahala. Daripada awal lagi kita dah bersiap nak main tu, ada yang serika baju, serika tudung, itu persiapan. Itu dalam ibadah. Nah, urusan rumah tangga yang dia buat semua dalam ibadah. Itu ibadah pada Allah. Nah, Tok Sodok bancuhlah kopi kat suami, buat apa? Hamad mengaji nanti tak boleh. Sat lagi dia marah, bila dia marah dekat aku Allah Taala tak redha. Itu ibadat. Dapat pahala kan? Sampailah kita keluar, kita masuk majlis. Seandainya persiapan tu kita buat daripada malam, maka malam itu dalam ibadah. Dan waktu-waktu itulah Allah Taala kira waktu yang kita curahkan kepada Allah. Nah, kita peruntukkan masa kita untuk mencari redha Allah. Ini maksud dia, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan. Kena faham, penuh hati. Okey, penuh hati dengan kekayaan, bukan penuh fizikal. Penuh hati dengan kekayaan ni, alhamdulillah, seronok selalu, suka selalu, cukup selalu. Cukup dah tu, cukup lah. Jadi tak cukup lah. Cukup sebab apa? Hati dia penuh dengan kekayaan. Itu orang panggil kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ni, apa pun tak apa. Letaklah aku di mana pun aku boleh. Macam mana pun tak apa. Dia tak banyak urut. Dengan sebab apa? Jiwa dia dah kaya, jiwa dia dah cukup. Bila orang yang jiwa dia tak cukup ni, miskin ni, selalu dia cari salah orang lain. Aku beri keberkatan pada rezekimu, dengan sebab mencurahkan waktu pada Allah nak rezeki dapat berkat. Aku semayamkan, semayam ni aku semaikan rasa tenteram dalam dirimu.
Jangan lalai daripada mengingatiku. Jika engkau leka dan lalai, maka aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Jasadmu sentiasa merasa letih dan penat, dan dadamu berduka cita. Jangan lalai, selalulah ingat pada Allah. Bila kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan penuhkan hati kita dengan kekayaan, dengan ketenteraman, dengan ketenangan. Tetapi jika kita lalai mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan penuhkan diri kita, hati kita dengan kefakiran, hingga tak cukup selalu, merungut selalu. Kalau sembang dengan dia ni, ada saja yang tak kena. Bila nak senang, tak tahu. Bila nak senang, bila masalah ni habis, tak tahu. Takkan pernah habis. Selagi kita nak manusia, masalah takkan habis, Tapi kita kena kayakan hati kita dengan mengingati Allah. Seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu yang masih tersisa, maka engkau akan melupakan angan-angan panjang. Kalau Allah Ta'ala ni dia bagi tahu dekat kita, umur kita ni sekian. Kita ada nak pasang angan-angan? Tak ada lah. Bahkan kita nak simpan duit pun kita tak mahu. Apa pun kita tak marah. Aku nak mati dah. Katalah Allah Ta'ala beritahu, umur kamu seusia 48 tahun. Saya lagi 47. Jadi setahun lagi. Apa pun dia tak marah. Kalau kata panah pun panah lah, esok di sana lagi panah. Kalau kata lapak lah, esok di sana lagi lapak, tak ada lagi makan. Apa pun tak mau. Segala jenis angan-angan dia semua putus. Dia tak ada berkendakan apa-apa lagi dah. Sebab dia dah nak mati. Pasal tahu. Putus kata Allah. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Sebab Allah Ta'ala kesian kat kita. Orang kalau tahu dia nak mati esok, tidak, tak lena dah. Yang ni kita ada lena juga ni. Tak tahu nak mati bila dah. Makan sampai ternyak, tak nak mati bila. Gelak sampai nampak anak lidah, sebab tak tahu nak mati bila. Gelak sampai lupa diri, sebab dia tak tahu dia nak mati bila. Cuba kalau dia tahu, dia dah teriak situ. Lalu putus angan-anganmu. Tapi aku tak bagi apa tahu. Kita tengok orang nak kahwin, baru edar kat kahwin, dia senyum hari. Kita tengok dia senyum je. Ambil seronok lah nak kahwin. Sekian tarikh dah ada lah. Kan? Sebab dia tahu dia ada panjang lagi angan-angan dia. Sebab dia nak kahwin 2-3 bulan lagi nak kahwin. Dia sini seronok dah. Punya seronok. Panjanglah angan-angan dia. Cuba kalau dia tahu tak ada kahwin, nak mati dah. Bila? Esok teriak terus. Dia kata berbeza. Allah Ta'ala tu punya Rahman, punya Rahim. Hak yang khabar buruk ni dia sembunyikan, dia rahsiakan. Khabar gembira war-warkan, ceritakan. Okey. Dan kemudian kata Allah, seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu, maka dia kata yang masih tersisa engkau akan lupa angan panjangmu. Wahai manusia, dengan kesihatan yang kuberikan kepadamu, engkau kuat untuk mentaati aku. Allah Ta'ala bagi pinjam kesihatan ni pinjaman sahaja saat saja, bukan lama sekejap sahaja. Lepas tu dia akan ambil balik. Gunakan kekuatan yang ada ini untuk mentaati Allah, untuk beribadah. Kalau hari ini kita masih lagi boleh bersolat secara berdiri, janganlah suka-suka nak duduk. Jangan suka-suka. Kalaulah kita boleh duduk di atas kerusi, jangan suka-suka nak duduk di pembaringan. Janganlah tidur. Aku nak seorang sambil tidur lah. Aku duduk pun bening tidur. Sebaliknya gunakan sedikit kekuatan yang masih ada. Kalau kita masih lagi boleh berpuasa sekerat-sekerat, belajar berpuasa sekerat-sekerat. Jangan tak puasa langsung. Katalah kita dinasihatkan doktor tak boleh berpuasa. Tak apa, kita kata cuba dulu dekat mana. Mai sampai dekat pukul 12. Jari pun tak boleh nak angkat dah. Berbukalah. Esok tak mau puasa dah. Sebab apa? Kemarin puasa jari pun tak boleh angkat. Esok puasa lagi. Sekadar yang termampu. Tengok. Esok dapat sampai pukul 2. Mai sampai pukul 2, mata hitam hilang dengan mata putih je. Buka dulu.
Anak-anak kata, "Mak jangan puasa lah, kemarin sampai putih di mata." Aku nak puasa juga. Mana nak tadi suruh lebih sampai pukul 4 pula. Kan? Berusaha sekadar yang termampu. Kekuatan Allah bagi. Nah, minta dekat dia, kekuatan dia bagi. Cari kekuatan tu dengan taufik yang dikirimkan kepada kita untuk buat ibadah. Yang ni sampai tak boleh silap sikit, punya tak mau sembahyang, tak boleh silap sikit, tak mau puasa. Malu kepada Allah. Kekuatan adalah satu pinjaman. Penyakit adalah ujian sampingan. Kita tanggung kedua-duanya. Dia main penyakit, hak kuat jadi lemah, hak seronok jadi susah. Dia kata, dan dengan taufik yang ku anugerahkan kepadamu, engkau dapat menunaikan tanggungjawabmu kepadaku. Juga dengan rezeki yang ku curahkan kepadamu, engkau kuat untuk berbuat maksiat kepadaku. Diperli kita satu tohmahan dari Allah. Dengan taufik yang aku bagi kepada kamu, maka kamu boleh beribadat, menunaikan tanggungjawab. Kita sembahyang dengan kerana taufik Allah. Kalau bukan kerana taufik Allah, kita tak sembahyang, kita tak berpuasa, kita tak berzakat jika bukan kerana taufik daripada Allah Ta'ala. Di antara amalan yang kena bayar sampai mati, iaitu sembahyang. Tak boleh siapa-siapa tolong bayar. Kena bayar sampai mati. Kita ada solat qada dulu punya tinggal. Zaman-zaman ronggeng dulu sembahyang tak apa kisah. Ada masa sembahyang, tak ada masa tak sembahyang. Mai beranak kecil tu darah nifas 40 hari. Darah kering 15 hari, darah kering pun dia tak sembahyang lagi, tak cukup 44 hari. Pasal apa? Tak lepas pantang. Kalau dah kata pantang tu, pantang lain. Hak yang pantang sembahyang tu kalau ada darah. Tapi ada orang perempuan darah nifas dia 15 hari dah kering. Dia wajib dah sembahyang? Wajib. Dia tak sembahyang juga. Awak tak sembahyang, tak lepas pantang lagi. Tak lepas pantang pun kena sembahyang dengan sebab keringnya darah nifas. Anak kecil susah. Tambah dulu lagi susah waktu tak ada lampin pakai buang tu. Anak kencing dekat kita. Tak sembahyang lah. Awaknya dia kencing kita dah kira baju tak pernah jenuh. Itu saya kata sediakan satu pakaian untuk pakai bersolat. Tapi tak sembahyang terus. Kalau nak kira nak qada ni lala ni baru nak qada, habis dah banyak. Tak habis sampai mati. Kifarat tak ada. Kalau puasa tak habis qada, so anak-anak yang tinggal ni dia boleh tolong bayar. Tapi kalau sembahyang tak ada. Melainkan kena buat juga. Larat tak larat buat. Itu yang kata di samping kita buat sunat, kita iringkan dengan qada. Nak kira memang tak larat kira. Alhamdulillah Allah Ta'ala tak suruh bayar cupak. Buat dia suruh bayar cupak lagu puasa tu. Tak tahulah tu. Jenah bergedung-gedung kena bayar. Jadi dia kata dengan taufik Allah saja kita boleh buat kerja ni. Kalau bukan dengan petunjuk daripada Allah, kita takkan tak payah qada. Dulu jahil, Allah Ta'ala Maha Pengampun, dia ampun. Tak payah qada. Dengan taufik Allah kita buat. Dan dia kata dengan sebab aku curahkan rezeki kepada kamu, maka dia kata engkau kuat untuk berbuat maksiat. Maka rezeki aku, hampa guna segala nikmat aku, kekuatan itu kamu gunakan untuk buat maksiat kepada aku. Ini satu templak lah kepada Allah. Sihat, waktu sihat hampa buat maksiat. Waktu sihat dahulu kala kita boleh langkah naik motor, pijas naik motor, tapi bukan dengan mahram, naik dengan bukan mahram. Kalau naik dengan bapa pegang besi belakang. Saya ingat waktu di pondok dulu gitu. Apa tengok ni markah ke apa dia? Ni markah ke abang dia? Kita tengoklah dia pegang mana. Kalau dia pegang besi belakang tu, itu abang dia ke bapa dia. Duduk pun berjarak kan? Tapi kalau markah dia peluk sampai ke depan, sampai nak naik atas tangki minyak depan tu. Itu ketika kuat menggunakan kekuatan yang aku bagi untuk melakukan maksiat.
banyaknya dosa kita. Dan dengan kemahuan yang kuberikan kepadamu, engkau dapat berkehendak apa yang kau inginkan. Kemahuan, keinginan daripada apa yang Allah Ta'ala bagikan, kita ada keinginan. Iradah Allah Ta'ala bagi pinjam sikit dekat kita, maka kita teringin ni selalu. Nah, aku teringin tu, lama dah teringin ni selalu. Keinginan dan kemahuan itu atas sebab Allah Ta'ala bagi. Dan kita tahu keinginan jangan sampai melampau-lampau. Nah, jangan sampai melampau-lampau. Ada yang perempuan mengandung, hak yang dia mengidam, dia nak makan. Ni cerita rakyat, bukan cerita daripada hadis, cerita rakyat. Dia nak makan kambing yang tanduk dia panjang sejengkal. Suami ni jenuh syari. Saja dah buat pengajaran. Keinginan isteri ni bawa balik mai, ukur sejengkal tak sampai panjang. Ukur pula lebih daripada sejengkal. Tak mau dia nak kambing yang tanduk panjang sejengkal. Bukan nak makan tanduk, kan? Dia tak mau seboleh-boleh. Lepas tu si suami ni pergi mengadu lah dekat mak dia, abang macam mana ni lah. Isteri dia ni gaduh sangat nak makan kambing tu, tanduk dia panjang sejengkal. Mak dia kata, susah apa? Hampir beli hak soleh siap dah. Hamba balik pergi kat dia. Dia nak ukur tanduk. Oh, jahat sungguh. Dia nak ukur tanduk. Mak dia kata, ayah dia ni pandai ukiah kayu. Suruh ayah hang ukiah kayu. Sembelih siap-siap. Bawa balik hak yang kayu yang diukir tanduk panjang sejengkal tu, bawa balik dekat dia. Si suami ni ambil lah, bapak tu cantik lah buat berkilat tanduk tu panjang sejengkal tu, kunci di hujung tu. Bawa balik lah mai daging kambing berserta dengan tanduk panjang sejengkal. Peganglah di tangan, seronoklah, harap-harap lah. Kali ni isteri dia boleh puas hati. Okey, kata nak ada daging kambing. Dia bukan nak tengok daging kambing, dia nak tengok tanduk panjang sejengkal. Memang tanduk dia ukur tanduk. Ya, betul panjang sejengkal. Betul panjang sejengkal. Lepas tu dia nak makan tanduk ke? Dah, nak makan daging tu. Jadi dia letak tanduk tu di tepi. Di tepi daging tu, dia ambil daging tu, dia pergi masak. Dia letak tanduk tu di tepi benda pintu. Dia kata dia nak buat perhiasan, dia nak buat di dinding. So ni anak dia lahir, dia nak tunjuk ini keinginan dia yang hampir 9 bulan baru dapat makan. Kemudian si suami ni dah kata isteri tu nak masak, dia pergi angkut ayak. Hari tu dia bawa ayak tu tersepak bendoi. Jatuh timpa di atas tanduk panjang sejengkal yang runcing. Jatuh dia di atas tanduk tu, tertikam dada dia, tepat mengenai jantung, mati. Bila mati si suami tu dia punya menyesal lah dengan sebab tanduk panjang sejengkal dia. Orang kata kat dia, kalau dah beli daging kambing, awak lah bawa balik dengan tanduk. Dia kata dia yang suruh. Sebab dia nak ukur tanduk tu panjang sejengkal ke tak. Kalau tidak dia tak mau makan daging. Oleh kerana sayangnya suami pada dia, maka suami tu pun bawa balik tanduk tu. Walhal tanduk tu bukan tanduk kambing. Tanduk tu bapak dia yang ukiah, yang buat bagi. Jadi penyesalan berlaku dengan sebab kehendak yang luar biasa. Itu cerita rakyat, bukan hadis, bukan wali. Itu sekadar cerita rakyat. Abang, yang kita ni kalau kata teringin satu benda berpada-pada lah, tak usah teringin mau juga esok ni anak keluar meleleh ya dia. Awak meleleh mau dia nak makan cendol tak dapat, pohon lah penjaga lah pergi beli. Jangan cari sesuatu benda yang sukar diperolehi. Tera-tera kita ni mengidam lagi ke? Bagi kayu bagi tera-tera kita kalau ngidam.
Dan dengan iradahku, dengan iradah kehendak Allah lah. Engkau mempunyai kemahuan bagi dirimu dengan iradah Allah. Nah, kita ada kemahuan. Apa yang kita mahu pada diri kita? Kesempurnaan. Nah, kesempurnaan dari segi ibadah, keselesaan daripada segi ibadah. Nah, beradab, berilmu, beramal, itu kesempurnaan yang kita inginkan dalam diri kita dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Okey, kalau bukan dengan kehendak Allah Taala, kita ambil ayat sembahyang cincai-cincai je. Kita pakai telekuk ikut suka, tapi kita tak ada keinginan untuk menyempurnakan ibadah. Dengan kesempurnaan Allah itu, dengan kemahuan yang dia bagi pinjam, kita nak buat bagi elok-elok. Kita bubuh sejadah kan, sejadah tu terlipat di hujung. Kita ni hati ni duk pandang situ, aku tak boleh di hujung sejadah tu terlipat, nak kena bagi lejah. Bukan nak pergi sujud sampai ke hujung tu, tapi tak boleh, nampak dia dah terlipat. Itu kesempurnaan dalam ibadah. Kita nak menghadap Allah, kita tak boleh dalam keadaan sekerat bergulung. Kita tak boleh dalam keadaan telekuk yang koyak. Duk sorang-sorang telekuk koyak, pergilah. Tak boleh. Sebab tidak ada kesempurnaan. Itu iradah Allah bagi pinjam sat dekat kita, untuk kita menyempurnakan kemahuan diri kita. Dan dengan nikmat-Ku kau boleh berdiri, duduk dan pulang. Hari ini Allah Ta'ala bagi nikmat, boleh berdiri, boleh duduk, sekali lagi boleh pulang, insya-Allah. Ada yang tak boleh balik, macam-macam lah Allah Ta'ala bagi, mungkin krem kaki tak boleh bangkit, nauzubillah, minta Allah Ta'ala bagi lagi kesihatan yang berpanjangan. Kita ni kalau nak mati selalu minta matilah di rumah, jangan mati kat jalan. Tapi kalau tak kena Allah nak mematikan kita kat jalan, matilah dalam majlis ilmu, matilah dalam perjalanan menuntut ilmu. Dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi mengaji tu. Oh, bagusnya mati tengah nak pergi mengaji. Dia mati tengah duduk baca kitab. Itu satu kematian yang paling kita idam-idamkan. Engkau dapat berpagi-pagi dan berpetang-petang. Hari ini kita dapat berpagi-pagi. Petang lagi boleh jamin? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Dan kerana kurnia-Ku engkau hidup di dalam nikmat-Ku, engkau boleh berpusing, dan dengan kesihatan yang Ku berikan engkau dapat berhias. Kemudian engkau melupakan Aku dan mengingatkan yang selain daripada Aku. Mengapakah engkau tidak menunaikan hak-Ku dan mensyukuri nikmat-Ku? Ini ungkit Allah Ta'ala kepada kita. Dengan sebab kesihatan Aku bagi, kita boleh berpusing. Ada orang tak boleh pusing, tak boleh nak kalih pun. Saya kata nak hundok belakang tak boleh. Kita dapat berhias. Kalau kata orang sakit, dia nak pakai bedak pun dia tak mahu. Pergilah cari baju buruk-buruk bagi dia pakai. Awak yang bergelap bagi elok-elok, dia sakit. Kita hari kita duduk di rumah, kita tak pakai baju elok, kena pula sakit sikit lah, rambut pun tak sikat, mandi bedak pun tak pakai. Dia kira nak pergi, tidur je. Sebab dia sakit, tak ada keinginan nak berhias. Demam tapi makeup terang-menerang duk atas katil. Hang tak sakit lah. Kan? Sebab sihat. Sebab sihat kita nak pakai baju elok. Sebab kita sihat, kita nak berhias-hias, kita nak berwangi-wangian kerana kita sihat. Jadi kata Allah, jangan lupa dekat aku jangan lupa mensyukuri nikmat Aku. Pasal itu Rasulullah ajak kita daripada permulaan bangun tidur sampai nak tidur, tengok cermin. Allahumma kama hasanta khulqi wa rizqi wa adabi wa khuluqi. Habis-habis sangat. Ya Allah, macam mana memperelokkan ciptaan-Mu, elokkanlah adab dan budi pekertiku. Janganlah suruh muka elok, muka tak elok dah terani lah. Pipi tengok di cermin, kening aku tak lebat, hidung aku tak tinggi. Ya Allah, bagilah aku segak kening lebat, hidung mancung. Tak elok dah. Tapi kita boleh memperelokkan hasanta khulqi. Khulqi ni kejadian aku, wa adabi, dan ada aku. Baca orang tu lah. Orang tengok cermin, Rasulullah ajar kan? Pakai baju, ya Allah jadikanlah pakaian ini pakaian yang menutup auratku. Dong pakai bedak, tapi dah tak beramal dengan tu, maka tidak adalah
belajar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kenal arah cara kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Hadis-hadis kursi. Nah, insyaallah kita akan sambung minggu depan. Kita ada kuliah, saya ada seminar. Nah,